just you and me. Baby, it's just you and me. Baby, it's just you and me. 1.4. Hari ini kita akan belajar perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menunjukkan perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Baik, kita tengok di sini. Ini ialah perbezaan strategi kuasa barat yang ingin menguasai negara kita. So, kalau kamu tengok dekat sini, ada pelbagai negara. Jadi, kita tengok satu-satu. Sir Andrew Clark. Siapakah Sir Andrew Clark ni? Sir Andrew Clark ni merupakan seorang warga negara British yang mencari alasan untuk memaksa pemerintah tempatan menerima naungan dan campur tangan British untuk meluaskan kuasanya di negeri-negeri Melayu Sarawak dan Sabah. Seterusnya, kita tengok kerajaan Britain putuskan. Apa yang kerajaan Britain putuskan? So, kita tengok di sini. Untuk campur tangan dalam hal ehwal negeri-negeri Melayu, untuk menjaga kepentingan ekonomi dan British menghantar Sir Andrew Clark untuk menggantikan Governor Harry Ford. Jadi Sir Andrew Clark ni dilantik sebagai Governor British, di mana untuk menjaga kepentingan ekonomi British di tanah Melayu. Tengok seterusnya ialah pertukaran dasar kerajaan Britain. Baik, pada 1873, Parti Konservatif mengambil alih kerajaan Britain dan Parti Liberal dan mengenalkan dasar campur tangan. Kita tengok di sini. Dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu akibat desakan pedagang untuk melindungi kepentingan pelaburan mereka. Jadi tujuannya ialah untuk melindungi kepentingan pelaburan British ini sendiri. Seterusnya kita tengok Portugis. Baik, Portugis menggunakan strategi menyerang semasa menjatuhkan Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka. Nampak tak? Strategi menyerang. Dia serang Melaka untuk jatuhkan Kesultanan Melayu Melaka. Sekarang kita tengok Belanda pula. Belanda menggunakan strategi serangan fizikal, iaitu perjanjian dan pakatan kuasa barat untuk mendapatkan wilayah jajahan. Jadi di sini strategi serangan fizikal, dia buat banyak perjanjian kerjasama untuk dapatkan wilayah untuk kepentingan Belanda itu sendiri. Seterusnya British menggunakan strategi yang lebih diplomasi, berdasarkan isu dan faktor setempat. Baik, kita tengok seterusnya. Seterusnya 1.4.2, strategi Belanda menguasai negara kita. Negara kita juga dikuasai oleh Belanda. Jadi kita tengok Belanda menggunakan 3 strategi, iaitu serangan fizikal. Kita tengok di sini serangan. Saya highlightkan dengan warna biru. Serangan fizikal, pakatan dan perjanjian. Ini strategi yang digunakan oleh Belanda. So, ingat ada 3, iaitu melalui serangan fizikal, perjanjian dan pakatan. Kita tengok dari segi serangan fizikal. Serangan fizikal. Serangan fizikal di mana
berperang dengan penduduk tempatan di Pulau Pangkor. Ingat tak Pulau Pangkor? Okey. 1650 dan di Kuala Perak 1651 atas dasar untuk menguasai atau monopoli biji timah di Belanda. Seperti kita tahu, Perak kaya dengan biji timah. Okey, seterusnya apa yang dibuat melalui serangan fizikal? Okey, Belanda berperang dengan Angkatan Selangor, okey, dan Rembau. Okey, kerana bimbang penguasaan Selangor ke atas Selat Melaka berlaku. Okey, jadi dia nak menguasai Selangor kerana bimbang dia nak menguasai Selat Melaka. Jadi apa yang dia buat? Dia berperang dengan Selangor dan Rembau. Okey, supaya mengelakkan Selangor ni menguasai Selat Melaka. Seterusnya berperang dengan Johor. Banyak dia melakukan serangan fizikal kerana perselisihan perdagangan. Sikit-sikit Belanda ni dia akan serang. Okey, jadi kemudian berperang dengan Angkatan Johor juga dan Selangor. Okey, pada tahun 1784 kerana masalah perebutan perairan Selat Melaka, dan berperang dengan Angkatan Selangor di Kuala Selangor 1784 dan 1785. So ini serangan fizikal yang dilakukan oleh Belanda untuk menguasai negara kita. Okay, seterusnya kita tengok dari segi strategi dia yang Belanda buat, iaitu perjanjian, di mana Belanda mengadakan perjanjian dengan Perak untuk mendapatkan biji timah pada tahun 1650. Okay, dan juga perjanjian dengan Selangor 1786 dan Sultan Ibrahim bersetuju menjual biji timah kepada Belanda. So dari segi perjanjian ni, dua negeri lah yang dibuat perjanjian, iaitu Perak dan Selangor masing-masing untuk menguasai biji timah. Dan seterusnya dari segi strategi yang dilakukan itu pakatan. Dia berpakat dengan Johor. Okey, 1641 dan berjaya mengalahkan Portugis di Melaka. Sebab apa dia nak serang juga Portugis ni? Sebab dia tak mahu Portugis menguasai Melaka, kerana dia juga ingin merebut Melaka. Okey, seterusnya pakatan juga diadakan dengan British dan bersetuju memeterai perjanjian Inggeris-Belanda 1824. So perjanjian Inggeris-Belanda 1824 ni pakatan antara British dan Belanda. Okey, baik. Seterusnya kita tengok strategi British pula. Okey, British menguasai negara kita. Okey, yang pertama, kita tengok dari segi, cikgu highlightkan dengan warna hijau. Okey, yang pertama dari segi manipulasi. Okey, yang kedua tipu helah. Ketiga, strategi dibuat pakatan. Yang keempat, ugutan dan desakan. Yang kelima, perjanjian. Keenam, pajakan. Okey, dan ketujuh, serangan fizikal. Kita tengok yang pertama. Okey, pertama dari segi manipulasi. Okey, manipulasi. Manipulasi ni British lakukan untuk mendapatkan Singapura. Okey, di mana dia menjadikan konflik perebutan 1871 untuk campur tangan di Perak. Okey, dan juga dia menggunakan sebab kejadian Lanun, rompak kapal dagang British, dan serangan rumah api di Tanjung Rachador untuk campur tangan di Selangor. So ini menjadi penyebab dia lah. Dia manipulate keadaan. Itu dia kata manipulasi. Dan dia juga British menggunakan konflik antara dua pembesar di Sungai Ujong untuk campur tangan di Negeri Sembilan. Maksudnya dia dekat sini dia jadi macam batu api lah manipulasi. Sebab dah ada, so dia campur tangan lagi, menjadi penyebab untuk dia manipulate, menguasai negara kita. Okey, yang kedua kita tengok tipu helah. Apa yang dia buat untuk menggunakan tipu helah? Dia buat untuk dapatkan Pulau Pinang. Okey, dengan Francis Light dia menggunakan tipu daya terhadap Sultan Kedah. Okey, di mana Francis Light ni wakil British berjaya untuk mendapatkan Pulau Pinang dengan menggunakan tipu helah menipu Sultan Kedah.
Kemudian yang ketiga, pakatan. Okey, British juga membuat pakatan untuk dapatkan Melaka berpakat mengadakan perjanjian dengan Belanda dan perjanjian Inggeris-Belanda 1824 di mana Belanda dapat Bangkahulu sebagai ganti. Okey, seterusnya yang keempat, ugutan dan desakan. Okey, nampak cara dia ugut atau desak Sultan terima penasihat. Okey, residen di Selangor dan Pahang sebagai penasihat pentadbiran negeri. Dia letak penasihat British di setiap negeri. Jadi James Brooke desak Sultan Brunei, dicontohlah, dan menuntut diiktiraf sebagai Raja Sarawak. Okey, seterusnya strategi yang kelima, dia buat perjanjian. Perjanjian dibuat, dia desak Sultan Perak, Sultan Selangor, Yang Tuan Besar Seri Menanti dan Sultan Pahang menandatangani perjanjian menerima naungan British. Naungan ni ialah negeri yang dilindungi. Okey, jadi perjanjian antara Sultan Brunei dan James Brooke diiktiraf oleh James Brooke sebagai Raja Sarawak yang merdeka. Okey, seterusnya yang keenam ialah pajakan. Pajakan dan pemberian piagam syarikat British Utara Borneo. British meluaskan kuasanya di Sabah. Okay, seterusnya serangan fizikal di mana menyerang Nanning pada 1831 dan 1832. Dia juga membedil Kuala Terengganu dan meminta Sultan Omar jangan campur tangan dalam perang saudara di Pahang dan masalah perebutan takhta Sultan Mahmud II. Nampak di sini ada tujuh strategi. Okey. Okey. Kita tengok balik tadi, 7 strategi. Yang pertama, ingat manipulasi, tipu hela, pakatan, ugutan desakan, perjanjian, pajakan dan serangan fizikal. Seterusnya, kita tengok aplikasi kebat dan elemen K7.18, Cakna Minda. Kebijaksanaan berfikir secara strategik penting untuk berjaya dalam kehidupan. Bincangkan. So, dalam elemen sejarah ni, kamu tengok penjajah-penjajah ni dia menggunakan banyak kemahiran berfikir. Idea untuk menguasai negara kita. Jadi sama juga dengan kita ni, kita untuk berjaya dalam kehidupan, kita perlu bijak berfikir. Macam mana kita nak bijak berfikir? Utamanya dari segi melakukan aktiviti pembelajaran. Kita work smart. Contohnya belajar secara sikit-sikit, secara konsisten. Itu dikata kebijaksanaan berfikir. So, saya nak kamu cari elemen ni dan nanti kita akan bincangkan buka sekolah nanti. Sekian, terima kasih.